Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dihormati sekalian, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tuan-tuan, perempuan, selamat datang ke IQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. Pada malam ini kita telah masuk untuk episod yang ke-273. Masya Allah, sedar ataupun tidak, rupanya kita hampir kepada sebahagian daripada Al-Quran. Sekarang kita berada pada juzu yang ke-14. Satu hari, satu muka surat. Baik, tuan-tuan dan perempuan, rakan sekalian, sebelum kita teruskan kita punya pelajaran, saya mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan sekalian, Lambayan Sutera, Tito, Azli, Zubaida, Zalina, Siti Aloya, Dharma, Kamaria, Arina, Lin, Zulfi, Nur Haji, Mami, Jamia, Nadia, Zainab, Maryam, Radin, Izan, Tun Abdul Rahim, Fatmil, Latif Fatia, Laila, Nur Haji, Nur Haiza, Robia, Cikgu, Siti Zawiyah, Nur Asia, dan semua ramai-ramai yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Selamat datang semua sahabat-sahabat. Baik, sebelum kita teruskan kita punya segmen info tajwid, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada grup-grup Facebook kita. Share kita punya link kepada grup WhatsApp kita. Kita sebarkan kebaikan sebanyak mungkin, kerana mungkin kita tidak dapat untuk kongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada umat, tetapi dengan menekan button share itu sebenarnya besar rahmat, besar pahala dan usaha yang tuan-tuan dan perempuan lakukan itu. Mudah-mudahan ia menjadi jariah kepada kita semasa kita berada di akhirat kelak, insya-Allah. Baiklah, tanpa buang masa, mari kita lihat pada malam ini. Kita masih lagi berada pada tajuk info tajwid, iaitulah waqaf. Kita bicara tentang waqaf. Kita telah bicara tentang waqaf yang jaiz dan waqaf yang ghairu jaiz. Waqaf yang jaiz yang dibolehkan ada 3: waqaf tam, waqaf kafi dan waqaf hasan. Waqaf ghairu jaiz iaitulah waqaf yang tidak dibenarkan, yang telah kita bincang sebelum ini, iaitulah waqaf qabih, waqaf yang buruk pada makna itu, merosakkan makna. Dan kita telah terangkan bahawa ada 2 kaedah waqaf, 2 kaedah asas. Perkara asas, ada 2 perkara dalam waqaf itu, iaitulah waqaf pada akhir ayat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak ada waqaf yang wajib ataupun waqaf yang haram. Tidak, sampai di sini kena waqaf, sampai di sini tak boleh waqaf, tidak begitu, okey? Kecuali ia merosakkan makna yang kita perlu elakkan. Baik, sekarang pada malam ni kita akan lihat beberapa perkara yang ditekankan oleh penulis Dr. Aiman Rushdi Suhaid, penulis buku Tajwid Al-Musawwar, menyenaraikan beberapa perkara penting yang kita perlu ambil perhatian untuk kita elakkan perkara ini daripada berlaku. Okey, iaitulah kita mendahului senarai. Yang pertama, tidak boleh waqaf pada satu perbuatan tanpa pembuatnya. Kalau dalam ini sebenarnya melibatkan kaedah tata bahasa. Okey, yang pertama kita lihat, kita akan lihat, kita boleh berikan contoh tata bahasa yang ada pembuat, ada kata kerja tetapi tidak ada pelaku, tidak ada orang yang melakukannya. Okey, seperti mana kita sedia maklum,
untuk membina satu jumlah sentence, jumlah mufidah, sentence yang dapat difahami, boleh dengan dua cara, iaitulah dengan menggunakan jumlah fi'liyah, yang kedua adalah menggunakan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah ini adalah jumlah yang dimulakan dengan kata kerja. Jumlah ismiyah adalah jumlah sentence yang dimulakan dengan kata nama. Okey, dengan kata nama. So, untuk yang pertama ini, tidak boleh wakaf pada satu perbuatan tanpa pembuatnya. Bermakna, kita hanya datangkan fi'il, kata kerja, tapi pembuatnya, penama ataupun isim itu, kata nama itu kita tidak teruskan bacaan. Contoh, kita buat contoh apa? Kataballahu. Kataba Allahu. Kataba fa'il, kata kerja. Allahu fa'il, Allah menulis. Tapi kita berhenti pada kataba. Katab, tidak boleh wakaf di situ. Itu maksud yang pertama. Okey? Maksudnya tidak boleh wakaf pada kata kerja tanpa ada pembuat kerja itu. Dalam bahasa Arab ini termasuk sikitlah. Dalam bahasa Arab, kalau siapa yang biasa pelajari ilmu kaedah nahu, dia akan faham lah. Okay? Ada tak rakan-rakan kita daripada yang sedang menonton ni, adalah sedikit sebanyak tentang basic ataupun asas untuk belajar nahu? Ada tak? Cuba cakap, saya pernah belajar. Cuba komen di ruang komen supaya saya boleh tahu level tuan-tuan dan puan-puan, dan kita nak terangkan bagaimana supaya sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Baik, itu yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang kedua yang perlu diambil perhatian, iaitulah tidak boleh wakaf pada pembuat tanpa apa yang dibuat. Dalam membina jumlah mufidah, jumlah fi'liyah, ada fi'il, iaitulah kata kerja, ada fa'il, kata nama, dan ada maf'ulun bih, ada orang yang kena buat. Kata kerja, pembuat. Kata kerja, pembuat, orang yang kena buat. Maknanya kita tidak boleh berhenti pada fi'il saja. Tidak boleh berhenti pada pembuat. Kata kerja, pembuat, orang yang kena buat. Contoh, telah pukul oleh Ali. Pukul siapa? Siapa yang kena pukul? Akan kucing, katakan. Basic nahu, sedang belajar. Okey, tengok Fauzia sedang belajar. Satria, basic nahu. Saya pernah belajar sikit nahu dan sorof. Okey, Zulfi. Baik, tak apa, kita terangkan yang asas saja. Okey, fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Katakan fi'il pukul. Siapa yang pukul? Ali, katakan. Dan siapa yang tak pernah pukul, yang kena pukul adalah kucing. Maksudnya Ali pukul. Ada dua tu je. Ali pukul. Kita dapat faham tak? Ali pukul apa? Kita akan tanya, betul tak? Siapa yang kena pukul? Maksudnya kita berhenti Ali pukul. Contoh, kita nak cari dalam nak kena cari pula contoh dalam Al-Quran. Okey. So saya tak sempat cari, dan saya dengar kupasan Syekh pun, Syekh tak datangkan contoh contoh daripada ayat Al-Quran lah. Okey, sebenarnya ada lah, tapi itulah, kalau nak cari tu biasa tak jumpa kan. Tapi kita kena faham perkara yang kedua ni adalah tidak boleh kita berhenti pada pembuat sahaja. Tidak boleh berhenti pada pembuat. Sedangkan dia berhajat kepada orang yang kena buat tu, orang yang kena pukul. Kalau kita cerita pasal tak ada tak boleh nak datangkan contoh Okey, tak apa. Yang penting kita faham. Nanti kalau kita buka kita punya tafsiran itu, kita dapat faham lah apa kata kerja yang digunakan pada ayat tersebut, dan apa pula
yang disebut sebagai pembuat dan siapa yang kena buat. So kita berhenti dekat pembuat yang kedua ni pun tak boleh. Okay, 1, 2 tak boleh. Dia kena rangkum 3 ini. Kena habiskan ketiga ini. Ada 3 perkara ini barulah dia jadi sebagai jumlah yang mufidah. Okay, so hari ni kita belajar bahasa Arab sikit lah. Belajar bahasa Arab sikit. Untuk seterusnya nanti kita akan terangkan sedikit tentang bahasa Arab. Dia ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 perkara yang kita tidak boleh berhenti pada perkara-perkara yang akan disebutkan pada pertemuan kita yang akan datang lah. So hari ni kita bagi 2 dulu. Esok kita teruskan sambung lagi 2. Okay, boleh kita bagi sikit-sikit dulu. Okay, so hari ni kita ulang balik. Tak boleh berhenti pada fa'il. Tak boleh berhenti pada fa'il tanpa ada fa'il. Tak boleh, maksudnya tidak boleh berhenti pada kata kerja sahaja, sedangkan pembuatnya kita tidak sambung, kita tidak combine, maksudnya kita pisahkan. Okey, kataballah, contoh Allah telah menulis. Kataba, patutnya kataballahu la aghliban ana wa rusuli. Contohlah ada dalam ayat Quran, baru jumpa kan tadi. Yang kedua, tidak boleh pula kalau ada maf'ulun bi, ada orang yang kena buat. Okey, orang yang kena buat. Contohnya kata kerja, pembuat dan yang dibuat. Yang dibuat. Ini kita panggil maf'ulun bi kalau dalam bahasa Arab. So kita berhenti dekat fa'il saja, pembuat saja. Kita tidak sekalikan dengan maf'ulun bi. Pun tidak dibenarkan. Tidak boleh juga. Kita sepatutnya kena elakkan. Okey. So kita bagi 2 dulu pada malam ini. Esok insyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Kita akan teruskan penerangan yang seterusnya. Baik. Okey, tuan-tuan, perempuan. Boleh boleh faham ke apa yang saya terangkan ni? Walaupun tak belajar, walaupun tak pernah belajar. Okey. Tidak boleh wakaf tanpa tanpa perbuatan, tanpa pembuat. Tidak boleh wakaf pada perbuatan tanpa pembuat. Zubaidah Talib. Okey, betul kan? Tidak boleh wakaf. Tak komplit lagi. Okey. Baik, kita teruskan kita punya segmen seterusnya, iaitu bacaan ayat suci Al-Quran pada malam ini daripada ayat yang ke-55. Ayat 55. Ayat 55 dah rupanya Oh, ni semalam dah baca. Baik, pada muka surat 273 ayat 55. Liyakfuru bima atainahum. Cukup ke ni? 55. Okey, cukup insya-Allah. Dengan Taranum Ras. Ya, Tuan Zulfi. Terima kasih. Zarina Idris, Taranum Ras. Okey, Taranum Ras, Latifah Dahlan. Baik. Taranum Ras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedia, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Feeling Sudais. Try macam-macam Sudais baca. Tapi tak adalah sebiji kan, tapi lagu dia begitu. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Silakan. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ
تالله لتسألن عما كنتم تفترون تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ألا ساء ما يحكمون. Seterusnya ayat yang ke-60. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ولو ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Dapat ke? Cuba dulu. Tarik nafas, filter kita punya suara tu. Rapatkan kita punya anak tekak itu supaya udara tak banyak keluar. Sedia, mula. Walau yu'akhidhu الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Dapat?
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sila. فإذا جاء لا Again, sedia mula. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Ayat seterusnya, ayat yang ke-62. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مفرطون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Ayat terakhir. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله صدق الله العظيم. وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada anda semua. Kita pada malam ini sama-sama dapat membacakan satu muka surat daripada Al-Quran, muka surat yang ke-27 273. Okey, dalam IQIM interaktif Quran bersama dengan Imam Malik.
Baik, tuan-tuan perempuan, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen. Kita kongsikan persoalan anda, pencerahan yang masih lagi kabur. Kalau ada, boleh tinggalkan di ruang komen. Kalau tak ada, kita sampai di sini dahululah kita punya pertemuan. Dan sementara itu saya mengucapkan rakan-rakan yang baru hadir, selamat datang dalam IKIM Interaktif Quran. Jom sama dengan Imam Malik. Kita live langsung setiap malam di FB Imam Malik. FB Imam Malik pada jam 10 malam. Tepat pada jam 10 malam, insyaAllah. Setiap malam insyaAllah kita berazam sama-sama untuk membaca satu muka surat daripada Al-Quran setiap malam sebelum kita rehatkan diri. So rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan, boleh save kita punya timing ini supaya kita dapat istiqamah sepanjang malam kita membacakan satu muka surat daripada Al-Quran. Baik, rakan-rakan, saya fikir tidak ada sebarang pertanyaan. So sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Jumpa lagi malam esok jam 10 malam dalam IKIM #sebar kebaikan. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.